Hello guys, ulasan pilihan kali ini. PHES sepatutnya sasar hanya 80 kerusi pada PRU 15, kata Rafizi. Penanda aras realistik buat Pakatan Harapan PHES pada pilihan raya umum akan datang ialah memenangi kira-kira 80 kerusi parlimen, kata Naib Presiden PKR Rafizi Ramli. Rafizi yang kembali aktif dalam arena politik berkata PHES perlu mula menggandakan usaha merayu kepada pengundi pada kadar segera bagi mengelakkan mereka terkubur pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 nanti. Merujuk prestasi buruk PHES pada pilihan raya mengejut Johor, dia memberi amaran bahawa Pakatan Pembangkang berdepan dengan masalah kerana Johor adalah mikrokosma Malaysia secara keseluruhan. Katanya lagi, yang terbaik yang saya harapkan secara realistik sekarang ialah memastikan PHES kekal utuh sebagai blok pembangkang terbesar di parlimen selepas pilihan raya umum akan datang. Apa yang kita tidak mahu ialah bukan sahaja kita kalah, tetapi kita menjadi blok ketiga atau keempat di parlimen. Kerana itu bermakna PHES semakin hilang relevan dan itu berbahaya. Jadi secara realistik kita seharusnya cuba memenangi kira-kira 80 kerusi pada pilihan raya umum akan datang, kerana saya fikir 80 kerusi adalah penanda aras yang perlu kita sasarkan untuk kekal sebagai blok terbesar atau kedua terbesar di parlimen, kata Rafizi dalam satu wawancara di pejabatnya di Sungai Besi, Kuala Lumpur baru-baru ini. Dalam pada itu, antara isu yang terus menghantui PHES adalah perdebatan sama ada Presiden PKR Anwar Ibrahim masih merupakan calon Perdana Menteri yang sesuai untuk gabungan pembangkang atau sudah tiba masanya mereka mencari pemimpin lain. Selepas prestasi buruk PHES pada pilihan raya negeri Melaka, Sarawak dan Johor, terdapat kritikan yang semakin memuncak mengenai kerelevanan Anwar serta desakan agar dia berundur sebagai ketua pembangkang. Siapa calon terbaik Perdana Menteri? Namun, Rafizi percaya Anwar masih adalah calon Perdana Menteri terbaik buat PHES ketika ini. Tetapi yang lebih penting, katanya mereka perlu kekal fokus dan bersatu padu dan bukannya mempertikaikan calon Perdana Menteri. Jika Anwar berundur hari ini dan menjelang pilihan raya umum, kotak Pandora akan terbuka mengenai siapa calon Perdana Menteri terbaik. Kemungkinan besar pertengkaran tidak akan berakhir. Setiap orang akan mempunyai pendapat masing-masing dan tidak ada seorang pun yang akan mendapat sokongan oleh ketiga-tiga parti. Jadi tidak kira apa yang orang katakan tentang Anwar, terutamanya tentang apa yang berlaku dalam tempoh 2 hingga 3 tahun lepas, hakikatnya dia masih kekal sebagai calon Perdana Menteri terbaik untuk memimpin PHES dalam pilihan raya umum akan datang, kata Rafizi. Menurut bekas ahli Parlimen Panan itu, PHES tidak sepatutnya bercakap mengenai calon Perdana Menteri sama sekali kerana ia bukan perkara yang paling dipedulikan oleh majoriti pengundi. Jika kita lihat konsep kemah besar, walaupun mengakui pengundi bandar cenderung mengambil berat tentang calon Perdana Menteri, Rafizi berkata pengundi muda, pengundi kali pertama dan pengundi ekonomi sebenarnya tidak mengambil berat perkara sedemikian. Bagi mereka semuanya sama, kita telah tukar 3 Perdana Menteri, masing-masing masih tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Jadi mereka mengundi dengan penuh keterujaan bahawa mungkin ada sesuatu yang berfaedah daripada calon-calon ini. Mereka mengundi kerana percaya bahawa individu berkenaan ikhlas tentang apa yang mereka lakukan. Mereka mengundi kerana teruja bahawa orang ini cekap dan mereka mampu mengajar saya sesuatu yang melampaui retorik, katanya. Selain itu, bercanggahan dengan pegangan oleh kebanyakan pemimpin PHES, Rafizi tidak percaya dengan pendekatan konsep kemah besar yang katanya tidak akan membawa banyak manfaat kepada gabungan itu sekarang. Tiada nilai tambah, maksudnya daripada mencari rakan kongsi baru yang berkemungkinan tidak mampu menawan sokongan pengundi baru kepada PHES. Dia berkata gabungan itu perlu memberi tumpuan dalaman dan memperbaiki diri mereka sebagai satu produk kepada pengundi terlebih dahulu. Setakat ini, kamu tahu saya menentang konsep yang dipanggil kemah besar ini. Bukan kerana apa-apa, cuma data menunjukkan sebaliknya. Pendekatan untuk sebuah kemah besar adalah mengambil pandangan yang mungkin tentang kecenderungan pengundi, katanya. Mereka yang menyokong pendekatan kemah besar ini berpendapat jumlah undi parti tertentu akan membawa kemenangan kepada PHES, tetapi tidak semestinya undi berkenaan akan pergi ke PHES. Pendekatan kemah besar tidak mengambil kira kemungkinan ini. Ia mengandaikan bahawa jika kita kurangkan bilangan parti yang bertanding, undi akan diberikan secara automatik kepada kita. Bukan macam itu, katanya. Terdapat juga persoalan jika kerjasama dengan parti-parti baru mampu membawa sebarang nilai tambah kepada PHES.
Parti-parti pembangkang lain seperti Muda, Pejuang dan Warisan kini bebas daripada naungan PHS yang merupakan blok pembangkang terbesar di Parlimen sekarang. Pendekatan penyokong yang sama, kita lihat Muda memeterai Pakatan Pilihan Raya dengan PHS pada pilihan raya mengejut di Johor dalam penampilan sulungnya dalam pilihan raya dan berjaya. Ia berjaya memenangi 1 kerusi Puteri Wangsa. Jumlah kerusi yang sama dimenangi oleh PKR yang bertanding menggunakan logo sendiri. Manakala Pejuang dan Warisan pula kalah teruk dengan semua calon mereka kehilangan wang pertaruhan di kerusi yang mereka tandingi. Mengenai Muda, Rafizi berkata berdasarkan prestasi mereka pada pilihan raya Johor, tidak ada bukti bahawa mereka berjaya menarik undi baru buat PHS kerana masing-masing mendapat sokongan kumpulan pengundi yang sama. Sementara itu, kerjasama dengan Pejuang mungkin membawa lebih banyak masalah daripada faedah kerana sengsara dan keperitan akibat peranan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dalam kejatuhan kerajaan PHS mungkin membantutkan sokongan penyokong teras PHS, katanya.